Ismail. Saya Ghazali Zawawi. Saya Osha Basri. Dan saya Marzela Sigai. Hari ini kita bersiaran 10 Oktober 2020, 10-10-2020. Dan ini merupakan edisi pertama Borak Tesipeng. Dan hari ini sangat istimewa sebab hari ini hari pertama TVS bersiaran di kaca TV anda. Tapi sebelum tu Osha, apakah yang dimaksudkan dengan Borak Tesipeng? Okey, Borak Tesipeng ni sangatlah simple. Kalau anda datang ke Sarawak, sudah pastinya anda cari laksa Sarawak, mi kolok, kek lapis. Tapi anda kena try teh sipeng yang special. Sebab dalam tu dia ada teh, dia ada susu, dia ada gula dan yang buat dia special tu adalah campuran gula apung. So macam tu jugalah apa yang akan kita kupas, yang kita akan share dengan anda semua. Isu-isu yang berlaku di dalam, di luar negara, yang viral dan apa-apa yang trending lah. Kita nak tahulah kenapa kita panggil dia peng. Sebab dia sejuk. Oh, maksudnya tambah ais lah. Yes. Yang specialnya siapa? Specialnya kita Osha bertiga je. kecuali Osha. Jadi Terima Kak, kasih, apa yang kita nak borakkan hari ini? Baiklah, topik yang akan saya kupas pada hari ini adalah bully cyber. Bully cyber ni sangat bahaya sebab andai katalah anda terlibat ataupun menjadi mangsa kepada bully cyber, ingat jangan terus lari daripada internet, jangan terus padam akaun media sosial anda sebab itu bukan langkah penyelesaian buat jangka masa panjang. Dan Nurul, hari ini cerita pasal apa? Nurul pula. Nurul baru-baru ni baru saja pulang daripada majlis Keringkam dan Songket. Wow. Macam pengantin-pengantin tu. Kenapa tak pakai keringkam hari ni? Nanti tunggukan. Okey. Bingkisan. Okey, kalau Gas cakap pasal bully cyber, Nurul pasal keringkam. Hari ini kita ada penampilan khas daripada Miss World Malaysia 2018. Wow. So, kita nak interview dia sekejap lagi. So, tunggu. Dan Ini- Kak Osha pula. Ini Kak. Oh, Kak. Okey. Bagi Kakak. Hashtag kadek sangat. Okey, bagi Kakak. Okey, Hari ini Kakak nak cerita pasal. Okey, hari ini kita nak cerita pasal ada seorang artis tu yang berasal dari Sarawak, 10 tahun dah berada dalam industri. Yang kata orang tu siapa? banyak menyumbang juga karya-karya beliau dalam industri hiburan tanah air. So anda kena tunggu. Nak tahu lelaki ke perempuan? Tunggulah, tak nak bagi tahu. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Kembali selepas ini dalam Borak Tesipeng. Kembali lagi dalam Borak Tesipeng. So, Gas, apa topik yang Gas nak bincangkan hari ini? Baiklah, topik yang akan saya bincangkan pada hari ini adalah berkaitan bully cyber. Tapi sebelum itu, elok untuk Gas perjelaskan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan definisi bully cyber. Bully cyber ini adalah tingkah laku melalui media elektronik oleh individu atau kumpulan individu secara berulang kali dengan mesej yang berunsur agresif dengan tujuan untuk menimbulkan rasa tidak selesa dan kemudaratan pada orang lain. Nah, bijak tak bijak? Bijak. Tapi janganlah jadi bully cyber. Itu tak bijak. Selepas tu, kalau korang nak tahu sebenarnya, 3 daripada 10 rakyat Malaysia sekarang ini sedang menjadi mangsa bully cyber. Bahaya kan? It ain't cool at all. Tak cukup dengan itu, menurut UNICEF, United Nations Children's Fund, 1 daripada 5 kanak-kanak terlibat dalam bully cyber sehingga mereka tak nak turun ke sekolah. Memang Saya tak tu. patut lah. Tapi kan Gas, saya ada juga terbaca akibat daripada bully cyber tu juga kan ada budak yang sanggup sehingga membunuh diri. Betul. Dia orang bully-bully sanggup nak bunuh diri. Ya, Benda jadi tu kepada tak ada. anda di luar sana yang barangkali sekarang ini menjadi mangsa bully cyber, tonton kami di Borak Tesipeng. Mana tahu ini adalah jalan penyelesaian yang anda cari-cari. Tapi sebelum Gas perkenalkan tetamu pada hari ini, kita saksikan BT ini dulu. Lagu apa yang tak pandai? Kat orang aja. Cuba tak jangan kata orang. Macam ni. Oh, pak. Kembali bersama dalam Borak Tesipeng. Yes, kita nak cerita pasal
bully cyber yang tak best langsung lah orang-orang kaki bully ni guys. Jangan sesekali menjadi mangsa buli cyber ataupun menjadi pembuli. Baiklah, hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu jemputan untuk mengupas lebih lanjut mengenai topik buli cyber pada hari ini. Kita ada seorang yang sangat terkenal ataupun ramai followernya di TikTok, Amirul ataupun Taurus. Apa khabar Amirul? Baik, Nak panggil Taurus ke Amirul? mana-mana pun boleh. Taurus lah Taurus Taurus lah. Sebab Taurus orang kenal terang. nama Taurus kan. Nama je dah nampak pembuli. Betul. Okey. Tu bagus. Okey, seterusnya kita ada seorang lagi yang juga terkenal di laman Facebook, terkenal dengan latahnya Iqbal. Hai bye. Okey. Ya. Okey je. Jangan benda-benda melatah ni. Kau belum apa-apa tadi cakap tak nak Jangan bully. dikacau. Ada censored tak producer? Ada tak? Jauh sikit guys. Okey. Okey, baiklah. Kita terus ke orang kata topik bully cyber pada hari ini. Jadi nak tanyalah Iqbal, pernah tak mempunyai pengalaman sendiri dikecam ataupun menjadi mangsa bully cyber khususnya di laman sosial? Okey, untuk soalan tu memanglah sebagai apa ni influencer lah kepada yang dalam apa ni dalam dikenali dalam media sosial ni, of course memang akan ada dia punya kecaman. Betul. Tapi kecaman tu dia terpulang dengan macam mana individu itu sendiri dia mengatasi benda tu. Tapi macam pengalaman saya sendirilah selama saya dikenali dalam media sosial ni, saya lebih suka positifkan diri dengan ambil tukar mindset benda tu ke kecaman tu. Macam tu lah. Macam tu lah. Kita tukarkan kecaman menjadi sesuatu yang positif. Kalau Taurus pula macam mana? Kalau saya actually benda macam ni, kalau kita dekat kalau kita online, kalau kita nak step langkah kita untuk jadi influencer, memang kita kena prepare our mental untuk kena kecam. Benda tu biasa. Sebab macam contoh macam saya kan, saya buat video video lawak. Memang akan ada orang out of 10 people, memang 8 orang memang tak puas hati dengan kita. Dia akan cakap, apa buat video macam ni? Kau ni dah lah lawak hamba. Tak payah buat lah bro. Tak payah buat. And then kita nak kena terimalah benda tu. Yes, betul. Kalau sebab kita awal-awal di permulaan langkah kita mesti nak kena bersedia. Itu benda penting. Tapi pernah tak macam satu atau dua kecaman orang tu yang buat anda rasa macam down sangat. Apakah contoh kecaman yang buat either one of you, like Taurus sendiri macam mana? Kalau saya selalunya kalau orang buat video kan, kalau saya buat video, kalau saya buat video selalunya memang orang akan cakap kalau kau tak pandai buat lawak, kau jangan buat lawak. Lepas tu kita akan rasa macam kita memang step kita untuk ke arah menjadi komedian. So bila kita dapat komen macam tu, kita rasa macam betul ke aku ni tak lawak? Tapi memang pada awal permulaan langkah kita memang tak lawak pun. We learn kita belajar and then at one point kita akan sampai stage di mana kita dah tahu dah macam mana everything works. Maksudnya sampai satu tahap kita akan rasa macam selesa dah. Kita tak kisah dengan apa feedback yang akan diterima, kita open minded. Yes, betul. Okey, sebenarnya lagi bahaya kalau bully cyber ni datang daripada seseorang yang kita kenali. Pernah tak either one of you yang menerima DM ataupun message daripada seseorang yang korang rasa macam kenal ni? Ya, mesti ada. Benda tu memang wujud. Bagi saya sendirilah sebab first saya nak bagi tahulah orang mengenali saya sebab saya dikenali di media sosial sebab live video. Dia macam dia membuat konten dia adalah video komedi. Tetapi saya sendiri membuat live video. Live video tu ditontonkan disebabkan oleh karakter latah itu. Tapi actually yang saya nak bagi tahu dekat yang menonton live saya lah, sebab benda tu dia natural, dia bukan benda tu dilakonkan. Dia kalau contoh bila kita lakonkan, orang akan kita tahu penerimaan untuk orang itu macam mana. So apabila saya buat live video di Facebook, and then memang tak sangka banyak views sehingga mencecah sampai 1,000 lebih setiap kali membuat live video. Famous Tak, benda tu actually boleh orang tak follow back? Taurus dah follow back, engkau belum. Okay. And then, I nak cerita sikit lah, tambah sikit. And then lepas tu kan, bila kita dah dikenali, and then of course akan ada yang macam mengecam lah. Ini dia akan DM tanya, kau buat benda tu kau tak rasa bodoh ke? Dia rasa benda-benda macam tu keluar, dia tak ada tapisan. So benda-benda macam tu kadang-kadang dia memberikan impact kepada pribadi saya sendirilah. So ada tak rasa macam nak macam because you dikenali dengan your character suka melatah. Jadi pernah tak rasa macam I need to control myself.
Sebab I tak tahan lah. Kadang-kadang kita manusia, hati kan kadang-kadang tu hati tisu tau. Betul. Tak ada orang suka dengarkan macam kena kecam, kena bash kan, memang aku tak boleh terima. Tapi memandangkan live video tu adalah menjadi salah satu daripada how to say macam the way you cari makan lah for example kan. Jadi ada tak rasa macam okay, I should kurangkan latah kot. Okey, dia macam ni. Okey, actually bila I buat live video pada saya sendiri buat live video, permulaan dia, cerita dia sebenarnya adalah saya membuka topik tau. Bila membuka topik tapi saya dikenali dengan kawan-kawan yang suka menyakat. So bila kawan ni suka menyakat ni view kita punya live video, dia akan kenakan kita dengan perkataan-perkataan yang pelik. Dan kita bila kita terbaca kita pun rasa macam benda tu beri respon. Jadi maksudnya Iqbal pernah tak rasa macam aku nak berhentilah melata, aku nak cuba jadi orang lain sebab terima kecaman ni. Pernah tak? Okey, memang saya dah bagi tahu masa live video. And live video tu saya buat sebabkan PKP dan saya dah bagi tahu pun lepas PKP memang tak ada lagi dah live video sampai sekarang. So after habis je kira macam PKP hari tu dia memang tak ada buat live video lagi lah. Sebab tahu benda tu memang akan berikan kemudaratan kepada diri saya sendiri. Adakah buat video tu kerana nak suka-suka ataupun nak famous? So far memang suka-suka lah. Memang tak ada terfikir nak jadi influencer ke, memang nak jadi famous ke, memang tak ada. Kalau saya buat video memang nak famous. Tapi sebenarnya kita orang yang dianggap sebagai influencer ni, actually memang kita orang start buat video memang as a hobby saja. Macam saya buat video, saya ambil kamera, okey record. Tiba-tiba bila post orang ada engagement, ada audience. So benda tu kadang-kadang kita datang unexpectedly. Bila ada engagement tu itulah yang buat korang rasa dihargai. Betul, dihargai. So anda kiranya adalah antara mangsa buli lah. Maksudnya mangsa buli cyber yang kena kecam. Tapi anda sendiri pernah tak anda buli orang lain? Cuba berlaku jujur sikit. Muka ni suci sangat. Ini muka pembuli. Muka suci sangat. Memang tak patut dipercaya muka ni. Secara jujurnya lah, di Borak Taxi Peng, pernah tak korang buat satu tindakan yang orang kata memang tak directly membuli cyber tetapi mungkin menyindir ataupun sesuatu yang memberi kecaman kepada orang yang korang tak suka? Okey, kalau saya lah. Okey, menipulah kita tak pernah nak Betul. negatif dekat orang. Betul. Jujur. Benda tu Tak heranlah dia cawan dalam Borak Taxi Peng ni. benda tu memang akan contoh macam kita tengok. Contoh contoh ni. Okey, Jangan okey, sensitif sangat. Okey, boleh. Contoh. Silakan. Let's say kita tengok gambar dekat Instagram, dia berisi. Okey. Mesti kita akan cakap macam bro, kenapa berisi sangat? Berisi tu maksudnya dia terlebih sihat lah. But sometimes kita komen macam tu bukan tujuan kita nak bully orang. Osha, you need to share. Ada tak? Kan nampak macam orang mengandung. Tak, dia macam ni, cerita dia macam ni. Dia bukan, kadang-kadang kita tak sengaja. Kadang-kadang ayat kita tu macam bukannya my point is bukannya nak bully. My point is untuk state what is in the picture. Macam itulah. Okey, tapi Itu dah kira macam body shaming. So, dia Body bukan shaming dia bukan kadang-kadang niat kita bukan nak body shaming. Betul. Kadang-kadang kita hanya bertanyakan soalan Sebab saja. itu penonton di rumah Yes, betul. Salah interpret orang cakap. Ya, sebab itu penonton di rumah ada satu garis lurus tau, perbezaan antara kita beri komen ataupun membuli cyber. Ya, betul. Yang dibuat oleh Taurus ini, dia adalah memberi komen. Asalkan anda beri komen itu secara sihat ataupun menggunakan perkataan yang sopan dan memberi kritikan yang membina, itu bukan bully cyber. Dan menurut UNICEF lagi, bully cyber ini cenderung untuk berlaku dalam golongan wanita jika dibandingkan dengan golongan lelaki. Sebab itulah. Apa Ya, komen jadi Iqbal? wanita. Aku tak pernah bully orang. Aku pun tak pernah. Tak pernah Artinya lelaki yang suka membuli. Dia pasal wanita cepat Dia macam ada gender boundary. Kita tak ada bully. Kita okey je. Apa komen Iqbal hari Okey, ini? pada pendapat saya sendirilah sebab memang kita tahu sifat wanita dia semula jadi dia emosi, dia memang dia bila dia hasrat dia untuk melepaskan sesuatu tu mudah untuk Sensitif dilepaskan lah. secara segera macam itulah.
Betul. Okey, sabar. Sabar. Buat istighfar. Lepas tu? Okey, lepas tu kan. Lepas tu kiranya macam wanita ni dia kira macam kalau berbanding lah. Kalau lelaki dengan wanita dia lagi pun wanita ni dia banyak hujah. Dia boleh twistkan balik dia punya. Betul. Kelebihan wanita. Batuk-batuk aku. Tapi kita bukan wanita, kita gadis lagi kan? Alhamdulillah. Terima kasih. Sebenarnya macam ni lah. Sebenarnya kalau bully cyber ni, kalau orang kata kita teruskan dengan amalan ni tak sihat. Kalau Gas sendirilah, ini bukan klise. Kalau Gas menerima sindiran ataupun kecaman, instead of kita bahazirkan masa dengan social media, baik kita orang kata ingat dengan Maha Pencipta. Benda tu akan buatkan kita rasa macam sekarang ini trend kita nak luahkan semua rasa hati dekat media sosial. Tapi kalau step yang pertama, kita menghadap Yang Maha Esa, itu pastinya menghalang anda untuk melakukan sesuatu yang tidak betul. Jam pukul berapa? Kita boleh ni. Selepas ini maghrib Okey, baik, sebelum kita mengakhiri topik bully cyber pada hari ini yang saya kira panjang, sebenarnya perlukan masa untuk berbicara mengenai topik ini. Apa orang kata pesanan Taurus kepada mereka di luar sana yang berhasrat untuk membuli orang lain di cyber? Okey, kalau korang nak berjinak baru-baru nak berjinak dengan social media, you have to be strong lah. Jangan cepat give up. Let's say macam kalau kita nak buat video, if that is our passion, just keep doing it. Betul. Consistent, and then kalau terima kecaman, just accept it. And then makin lama kecaman itu akan berkurang. As we go along the path, kita akan belajar. So itulah pesanan Jadi saya. itu pesanan kepada mangsa yang dibuli. Apa Yes. pula pesanan kepada mereka yang orang kata nak membuli orang di cyber ni? Okey, kepada yang suka mengecam orang lain ataupun suka judge orang dekat dalam media sosial. Okey, pertama kita kena tahu media sosial adalah bebas. Kita tak boleh nak limit, kita boleh nak hadkan untuk orang mengatakan sesuatu. So pada pendapat saya sendirilah, saya sebagai yang dikenali di dalam media sosial, and then first thing you have to you kena jaga perasaan seseorang tu. Betul. And then Jaga perasaan. lepas tu apa yang nak condemn tu you kena kira macam mana cakap? Bertapis. Dia kena dengan situasi dia lah. Jangan libatkan dia punya peribadi dia. Betul sekali. Senang cerita, kita ingat kalau kita buat dekat orang, benda tu akan kita terima balik. Jadi sebenarnya banyak lagi akan kita kupas dalam Borak Teh Sipeng. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih Taurus, terima kasih Iqbal. Jumpa selepas ini dalam Borak Teh Sipeng. Kembali dalam Borak Teh Sipeng. Nak tahu tak, Nurul baru-baru ini baru saja menghadiri majlis keringkam dan songket. Wow. Okey, cerita sikit. Nak cerita sikit? Cerita pengalaman Nurul. Masa Pengalaman pakai Nurul keringkam. dekat situ, Nurul menggayakan keringkam yang berusia 60 tahun. Wah, 60 tahun. Ya. So macam mana kain dia, like macam kan selalunya kain dia akan Detailing. rapuh. Detailing Dia- keringkam. Apa yang buat keringkam ni mahal sebenarnya, dia dijahit menggunakan benang emas dan perak dengan motif bunga ataupun flora. Flora ataupun fauna. Ya, flora ataupun fauna. And apa yang membanggakan Nurul baru-baru ini, penyanyi kita menggayakan keringkam pada Hari Kebangsaan, Dayang Nur Faizah. Yes. Satu Memang set cantik, kan memang ada gah. dia pakai. Memang gah dia pakai. Maksudnya kalau keringkam tu kita kena pakai pada majlis-majlis rasmi ke ataupun boleh pakai bila-bila masa je? Keringkam sebenarnya orang lebih pakai ke majlis yang khas seperti perkahwinan ataupun majlis-majlis yang tertentu. And keringkam ni sebenarnya dia dijahit, bukan dijahit lagi. Okey, tak apa. Dan sebenarnya kan, keringkam ni adalah salah satu warisan yang sangat turun-temurun. I would say warisan yang sangat unggul bagi negeri Sarawak kan. Sebab ianya seperti kata Nurul tadi, dia digayakan oleh golongan-golongan bangsawan pada satu ketika dahulu. Betul. Dan ia diwarisi dari generasi ke generasi. Namun kini sesiapa saja yang boleh menggayakan keringkam. Ya, betul. Saya tahu kenapa Nurul macam tu tadi. Sebab dia excited sangat. Sebab Betul. dia ada pergi satu Tengok event video ni. dia. Korang mesti tengok video ni sebab dia sangat happy nak tunjuk dekat korang apa yang Nurul buat dekat event tu. Jadi, apa kata kita sama-sama saksikan.
Orang dah kenal keringkam melalui produk-produk inovasi macam clutch, macam kasut. Macam ni mula, nya blendkan kain keringkam tadi diubah, diletak di atas kasut. Alright, kembali bersama dalam Borak Tesi Tesi Peng. Peng. Okey, tadi kita cerita pasal keringkam kan. Memang best lah yo video tu. Kan? Sudah macam pengantin baru dah. Kan saya tengok pun rasa macam Seri pakai nak kahwin lagi lah. nak kahwin rasanya. lagi. Bukan nak kahwin lagi. Bukan kahwin lagi. Tak. Bukan nak kahwin lagi. Nak bersanding lagi. Jangan buat hal, Osha. Jangan buat hal. So macam mana perasaan you menggunakan keringkam yang berusia 60 tahun? Rasa nak kahwin. Kan? Okey. Tapi jodoh belum ada Kak Syah. Amboi. Ni promosi. Alright. Ni promote sendiri, tak apalah ya. Dan cakap pasal nak kahwin, jodoh tu kan. You cerita lepas ni cerita pasal apa Okey, kita sebentar lagi kita ada penampilan khas daripada Ratu Cantik yang telah memenangi Miss World Malaysia 2018. Nak tahu siapa? Tunggu. Kembali lagi kita dalam Borak Tesi Peng. Okey, selepas Dewi Liana Shrestha memenangi Miss World Malaysia pada tahun 2014, anak Sarawak sekali lagi memenangi Miss World Malaysia pada tahun 2018. Siapa tak kenal? Larissa Pink. Hello, Larissa. Cantik Kan saya rasa macam Terpegun sekejap. So nervous. jangan nervous. Saya kalau awak nervous, saya 5 kali nervous. Diapit oleh gadis-gadis dan abang-abang Nak handsome. tanya Larissa lah soalan pertama lah. Okay. Apa beza Larissa dengan kepala pipe? Kepala pipe. Sampai hati dia membagi Apa beza Larissa dengan kepala pipe? Apa dia? Bagilah jawapan sikit. Apa jawapan? Kepala pipe. Senanglah. Kalau kepala pipe tempat untuk Larissa cuci tangan kan. Kalau gas tempat itulah ambil wuduk untuk pernikahan kita. Okey, sila soalan. Okey, soalan pertama. Kita nak tanya Larissa ni. Okey, tahun lepas Larissa telah diberi pengiktirafan daripada Herald Global Most Admired Leaders of Asia. Ya. So macam mana pengiktirafan tersebut membantu atau memberi impak kepada Larissa? Rasanya pengiktirafan tersebut memang Larissa tak sangka lah. Bila Larissa dapat email tu, memang macam ini betul ke tak? Macam tak tahulah ini company mana Herald Global. Sebenarnya Herald Global ni dari India. Jadi Larissa pun tak reply email tu sebenarnya. Larissa tak reply. I tak reply. Kenapa you takut scam? I takut scam. Betul. Sebab macam Larissa ni macam macam tak layak lah dapat most admired leader. Macam banyak Most lagi Admired Leader of Asia. Okay. banyak lagi orang yang buat yang projek yang yang rasa besar lebih lagi. layak lah. Ya, yang Larissa rasa lebih layak dan Larissa pun tak tahu siapa lagi yang dapat anugerah tu. Lepas tu saya tengok apa nama penyanyi tu Sufyan Suhaimi. Sufyan Suhaimi. Dia pun Siapa? Sufyan Suhaimi nak try Larissa ke? tak ada. Dia nak jadi kepala pipe lah. Merupakan salah seorang penerima anugerah Ya, tersebut. ya. Dan Larissa Google lah. Herald Global Most Admired Leader. Lepas tu saya tengok lah nama Sufyan. Oh, okey. Macam legit je. Okey lah. Reply lah email tu. But Larissa rasa terharu lah sebab dapat recognition macam tu yang most di Asia. So it's quite big for me. And yalah. Selepas tu memang Larissa dapat motivasi untuk buat lebih banyak aktiviti untuk terutamanya untuk kanak-kanak di luar bandar. Kanak-kanak luar bandar. Interesting. Okey, mungkin ramai yang tak tahu bahawa Larissa ni adalah pelajar straight A SPM. Wow. Oh my God. Semua pun tahu Kita dah Google Larissa. Okay. And then Larissa sekarang menyambung pengajian di salah sebuah universiti terkemuka di Malaysia. Wah. Dia mengambil beliau mengambil jurusan undang-undang. Mengapa undang-undang? Rasanya dari dulu lagi saya suka pergi ke kawasan luar bandar sebab mak saya sendiri dari Baram, negeri Baram. Dan saya selalu tengoklah keadaan orang di kampung
Dan selepas Miss World saya pun nak buat sesuatu untuk orang saya, untuk orang Kenyah, orang Dayak di Sarawak. Dan saya rasa belajar undang-undang ni dia dapat bantulah untuk menimba ilmu macam mana kita dapat Untuk Larissa Ya. membantu kanak-kanak. membantu kanak-kanak di situ dan juga adik-beradik saya. Saya ada 2 adik angkat. Wow. Dari situlah saya nak I want to fight for their rights. Membantu, Ya. maaf ya, membantu Apa? dari segi apa? Adakah dari segi pendidikan ataupun Pendidikan, kalau mereka memerlukan bantuan untuk bawakan kes ke mahkamah ke, bawakan kes. itu pun saya nak bantulah. Betul lah Larissa nak jadi orang yang memperjuangkan suara-suara Ya, kanak-kanak. sebab banyak orang di luar pedalaman. bandar tu mereka tak tahu hak mereka. Okey. Selalunya bila kita cakap pasal undang-undang, lawyer lah kan, orangnya tegas. Kan, tapi kalau dilihat dari sisi seorang Miss World kita ni, kan, orangnya sangat lembut. Jadi, apakah benda macam sisi lain yang orang tak tahu pasal Larissa Pink ni sebenarnya? You ni garang ke sebenarnya? Bengis ke sebenarnya? Ataupun, hai saya Larissa Pink. Itu Larissa Pink di Instagram. Tapi sebenarnya saya dari kecil lagi saya memang selalu jadi leader di kamu tahu tak Saint Joe Band? Okey. Saint Joseph Marching Band. Dulu tu saya merupakan vice president. Jadi agak tegas lah sebab kebanyakan member kat band Kita tu punya semua misi ni tegas lelaki. Sebab mereka kan dari Saint Joe. So kena tegas, kena strict. Cantiknya lawyer ni dah lah tegas. Suara. Kan? Cantik Cantik. pula. Ada yang betul punya ke sebenarnya ni? Cuba bagi tahu betul-betul sebab tadi ada orang nak jadi kepala sebab paip gas kan. Takut nanti ada kepala paip lain lagi yang akan muncul lepas ni. Secret lah tu. Dah lah tu, tak apalah. Public figure dia kena jaga. Kita reda Kita harus memahami tu. Maaf ya guys. Boleh cuba Single next pun time. tak available. Jadi guys, kau cari kepala paip lain. Kena reject. Hashtag kepala paip. Okay. Kalau kita dengar kisah yang dikongsikan oleh Larissa tadi, tinggi sungguh harapan beliau untuk membantu kanak-kanak di luar bandar. And bercakap pasal ketinggian ni, berapa ketinggian Larissa? Mak Datuk. 173 cm. Kau tinggi berapa? Aku 158. Masya Allah. Berdiri jap. Berdiri. Cuba kau nak berdiri. Boleh lah berdiri sebelah Larissa. Tengok. Yang ni miss juga. Yang ni miss juga dulu. Dulu ni miss. Sebelum saya join Miss, aku cantik. Guys, nak berdiri Okay, fine. Dia pakai heel. Saya pakai heel. Sama-sama. Paling special. Okay, jom, jom, jom. Miss World Malaysia 2018. You pula miss apa? I bukan Miss Miss. Communication. Hai, mistake. Dia cakap aku mistake. Aduh. Tak adalah, gurau je. Tak apa. Okay. Larissa. So kiranya Larissa masih meneruskan advokasi Larissa masa Larissa join Miss World to fight pendidikan kanak-kanak Ya, di luar kawasan bandar. luar Ya, bandar. masih So lagi? masih berjalan lah projek tu. Sekarang ni masih on hold lah sebab COVID-19. So nak pergi kampung tu susah. Tapi saya terus buat apa yang saya dapat tolong lah. Masih keep in touch with them. Yes, masih keep in touch. Ada juga hari tu bila saya jemput pelajar-pelajar Penan di IPG Sarawak. Saya jemput mereka makan di rumah saya. Lepas tu saya juga buat donation drive untuk kutip baju kurung. Sebab mereka perlukan baju formal kan untuk pergi ke kelas. So kutiplah baju kurung dari kawan-kawan. Berapa umur Larissa sekarang? 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun tapi mempunyai orang kata satu visi. perspektif yang sangat berbeza. Sebab kalau 21 tahun sekarang ni diorang dengan media sosial dan sebagainya, tapi Larissa Pink siap kutip derma lagi Kan, untuk bagus orang-orang lah. yang memerlukan. Jadi Larissa, sekarang ni COVID-19 kan. Apa orang kata mungkin pesanan Larissa kepada pemenang Miss World Malaysia iaitu Francisca Luh Hong Miss untuk Universe Miss Universe. Universe, Yes. Miss Universe Malaysia 2020 untuk bertanding dalam pandemik COVID-19. Sebab Larissa dulu tak ada pandemik COVID-19 kan. Ya. Jadi Sekarang apa ni pesanan kita ada Larissa norma kepada baru. beliau? Well, pesanan saya untuk Fran, buat je apa yang dia dapat buat.
Saya rasa media sosial sekarang ni sangat influential lah, sangat membantu, dan gunalah platform tu dengan sebaik mungkin lah, sebab sekarang ni banyak anak muda memang akan follow dia. Based on my experience, banyak pelajar sekolah menengah follow I, jadi mereka akan dengar lah nasihat, selalu minta nasihat macam mana nak jadi confident, macam mana nak saya tak nak insecure lagi. Sekarang ni saya susah di keadaan yang susah, macam apa yang saya dapat lakukan untuk memperbaiki kehidupan saya. So use the platform wisely, sebab a lot of young people are looking at her. Kata-kata yang sangat looking at her. memotivasi dari Larissa. Kata yang sangat memotivasikan. Ya, gunalah Instagram tu banyak yang guna untuk komedi or anything. But actually Instagram can be good. You know, media sosial dapat memberi kebaikan kalau kita gunakan dengan bijak. Betul sekali. Fokus sekali tengok bila Larissa bercakap bila Miss very World inspiring. bila Miss World bercakap dia macam berbeza sedikit lah daripada Mazela. Tak berapa nak inspirasi ya. Siap, tak apalah. Apapun, thank you so much. Thank you Larissa. Thank you Sama-sama. Larissa. Sudi meluangkan masa dengan kita orang dekat Borak Desi Peng. Dan untuk anda sekejap lagi, kita akan bersama dengan seorang artis kita ni yang berasal dari Bumi Kenyalang. 10 tahun dah dalam industri hiburan tanah air. Siapakah beliau? Tunggu. Kembali dalam Borak Desi Peng. Alright, tadi kita dah bersama dengan Larissa Pink. Kita dah bersama cerita pasal buli cyber, keringkam, dan kali ni pula kita akan bawakan anda meninjau kembali. 10 tahun yang lalu, beliau mula mencipta namanya dalam industri hiburan tanah air, dan pada awal-awal penglibatan beliau juga, lagu-lagu beliau banyak mendapat tempat di hati pendengar, dan beliau juga pernah memenangi anugerah Carta Borneo Era untuk lagu popular, untuk artis Borneo popular. 2 tahun berturut-turut menang besar, babe. Dan untuk anda semua kita bawakan Irazi. Apa khabar Irazi? Seorang pelakon juga, Inspektor Jimmy. Ya, nama saya Inspektor Jimmy. Seorang pelakon, seorang penyanyi. Irazi. Ya, apa Terima khabar kasih semua? Datang dekat Borak Desi Peng. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada semua kerana sudi menjemput kira transport I to come here. Thank you very much. Okeylah. So kita tahu kan sekarang ni macam kita nak tanya satu soalan serius sikit lah ya. Ya. Sebelum kita nak main-main kan. Okey. Panaskan dulu. COVID-19. Okey. I think semua yang terkesan. Macam mana you survive You stay survive sebab show performance memang tak ada. Betul. Kan? Betul. So terus tanya tu macam mana nak survive. So macam mana apa yang you buat? Alhamdulillah, time PKP, MCO, time tu saya memang ada satu rancangan nak membawakan Youth of Sarawak untuk bersama-sama kita nak menjayakan satu tour supaya kita boleh tap in the new face untuk talent di Sarawak ini. And of course pada MCO itulah ujian dia adalah saya kena kandang di rumah. Kena kandang di rumah. So adalah aktiviti yang saya macam ada yang saya tak biasa memasak, saya dah pandai memasak. Irazi memasak. Dia memasak, alhamdulillah. So Dan itu pencapaian sewaktu MCO lah. Dan sebenarnya Irazi dia baru je dapat baby baru. Dan baby MCO juga. Kira on the way nak MCO dia time lah. MCO on the way lah ya. Okey, yang kedua kan. Yang kedua, alhamdulillah. So dah ada sepasang dah. Yang first tu laki, and second one is a girl. Nurul Alhamdulillah. tadi dia ada tanya Interesting. kan. Anak dah dua. Okey. Adakah nak Nak apa dia? nak beristeri 2? Biasanya kalau macam lelaki memang mengidamkan, tapi macam saya contoh Irazi. Tunggu saya jawab. Belum habis lagi Tapi saya seorang yang saya rasa saya tak puji diri sendiri, tapi saya seorang yang sejati
Alhamdulillah. Saya ingatkan dia sebut saya seorang yang setia. Sejati maksud dia setia. Oh. Dengarlah Jadi lagu. soalan saya, kalau Okey. Nana Shimi dia ada lagu hantu atau buaya, Okey. Irazi hantu atau buaya? Saya pilih biarlah saya jadi buaya. Because saya suka Sarawak ni kan. Bujang senang. Boya Sarawak bahaya. Boyak Sarawak. Bujang senang. Bujang senang. Okey. Dah pastinya kan dalam penglibatan Irazi dalam 10 tahun kan banyak pahit, manis. Ya. Dugaan, cabaran yang you hadapi. So dalam 10 tahun ni apa yang benda-benda yang paling you ingat yang jadi you punya macam satu yang push you untuk to stay dalam industri? Okey, pertama kalinya memang inilah atas izin daripada kedua orang tua saya. Dan alhamdulillah mereka banyak memberi sokongan. Dan family is very strong dengan sahabat-sahabat teman saya sebelum tu. Saya memang tak plan lah untuk menjadi seorang penyanyi because saya banyak membantu daripada belakang. Maksudnya saya memang kerja memang sebelum ni buat event kan. So ada buat hosting. Sorry ya hosting. Lepas tu juga sekarang get involved Kenapa dengan berlakon sorry? juga. Sorry. Maybe lagu lepas tu sorry kot. Sorry naik lori tadi. Sorry, mungkin sebab dia kacau job kita hosting. Dia dapat kita rasa insecure tak? Dia dapat kita rasa insecure. Masalah, panas saya kata pilih. Dia rasa-rasa dia nak cantas kot. Janganlah please lah. Tak. Kita orang nyanyi dah tak boleh hosting je lah. Kalau kita kira lah, Irazi sudah 10 tahun dalam industri seni. Ya. Jadi apa orang kata antara tips yang boleh diberikan kepada mereka yang baru nak up di luar sana? Okey, tips adalah amat mudah. Kita kena tahu, kenal diri kita, strength kita. Nak menjadi seorang anak seni ni, dia kena ada tone suara placement yang betul. Maksud dia, apabila you keluar, orang akan tahu this is the brand that people want. I see. Sempurnanya aku. Sebenarnya awak. Tapi kan, saya sebenarnya genre yang saya suka adalah rock. Apabila saya mengikuti time waktu kecil lah. Time tu adalah satu Macam ada bintang. mankidal sikit Apa dia? Macam ada rupa-rupa mankidal sikit. Mankidal. Saya rasa gas kot. Aduh, okey. Pandai main gitar sebelah kiri ataupun kanan. Gas tengah-tengah gas. Aduh. So, nak kenal diri tu kena ada originality. Okay. Lepas tu ialah you kena ada X factor. Yang orang lain tak ada tapi you ada. Maksud dia you bila orang dah kenal you senang untuk absorb, untuk diterima oleh masyarakat. Sebab kan kalau kita lihat artis ni memang ramai. Betul? Kan macam apa kata orang ibarat tumbuh apa? Cendawan tumbuh hijau. hijau. Tapi to stay relevant in the industry is what makes you different than others. Yes. Itu yang sangat-sangat penting dan itu benda yang X factor yang orang kena cari. Betul? Betul. Kan? X Jadi factor. tadi kata you kena tahu kekuatan vocal placement semua tu kan. So macam mana ya macam mana kita nak tahu suara tu sesuai Lontaran dengan kita? suara. Ya. Tak maksud dia macam kalau kita nak menyanyikan the good tip is you kena tahu you kena nyanyi dengan ikhlas. Maksud Betul. dia. Dengan ikhlas. Dari hati. Dari hati. Dan kalau Dari saya hati ke lihat hati. persembahan daripada Irazi, baik daripada orang kata kaca TV ataupun secara live, memang saya boleh puji lah. Persembahan beliau memang dinyanyikan secara ikhlas. Saya Terima boleh kasih. rasakan. Alhamdulillah. Sebab itulah saya rasa ada satu lagu yang berkaitan dengan pemergian arwah Ya, bapa arwah. Irazi kan. ayah saya. Lagu apa Lagu yang berjudul Cinta Tak Akhir. Betul. Cinta Cinta Tak Akhir. Oleh memandangkan oleh kerana time tu saya tengah busy dekat Kuala Lumpur, memang selalu show dekat every day, almost every day is a show kan. Tu memang rezeki. Tapi by the time my dad last tak berapa sihat, so saya ambil keputusan untuk balik ke Kuching di Sarawak. So bila saya balik, time tu lah saya rasa macam saya terfikir untuk membangunkan industri Sarawak. Maksud dia macam kita cari artis-artis Sarawak, kita develop them together, kita unite them with the music. Kenapa Sarawak? Adakah sebab Irazi berasal dari Sarawak ke macam mana? Iya dong, saya memang asal daripada Sarawak. Pokoknya kalau lihat dia ni asalnya dari mana? Mengapa kamu nggak tahu dong? Nggak bisa aja kamu. Lagi hidup lagi ngelaban lah. Gimana sih kamu ni? Macam gini ceritanya tadi. Ya. Dikabarin Irazi adalah seorang yang how to say nampaknya family oriented. Ya, alhamdulillah. Datang alhamdulillah. daripada keluarga yang penuh dengan kasih sayang, you know, yang sangat
sangat close dengan Jangan adik buat saya beradik. sedih menangis. Janganlah. Nanti buat lagu pula. Kan? Jadi adakah itu adalah salah satu kekuatan you yang kata orang membuat you bertahan? Sebab sekarang ni industri memang struggling kan? Betul. Memang kalau cerita pasal MCO time tu, kita orang memang tak tahu tak nak cari income dalam masa 3-4 bulan memang susah kan. Tapi alhamdulillah ada juga bantuan lah daripada macam kita direkognize oleh Malaysia untuk mendapat satu MSCP. So kita dapatlah satu insentif through the MSCP, through the PPM. So bolehlah bernafas lah. Bolehlah bernafas. Alhamdulillah. Yang penting adalah kita nak menjaminkan supaya keluarga kita lebih sihat. Supaya bolehlah mengawal benda ni, pandemik ni tak boleh jadi berlarutan. So kita tak boleh buat show. Kena buat show live lah. Irazi katakan pandai menyanyi. Lepas tu waktu MCO pandai memasak. Apa yang Irazi tak pandai sebenarnya? Yang saya tak pandai adalah menjahit. Menjahit. Kalau cerita pasal time university dulu, saya memang aktif dalam sport. Dalam badminton, saya seorang pelari 100 meter. Patut kaki panjang. #100 meter je ke? Selepas ini, dengar-dengar kita ada persembahan daripada Irazi kan? Jadi mungkin apa lagu yang akan didendangkan ataupun dipertontonkan khas kepada peminat ataupun penonton Borak Taxi Peng hari ini? Okey, sebelum saya nak belanja. Dan inspirasi lagu tersebut. Okey. Cerita macam mana? Ini macam cerita pasal kisah cinta dan kita adalah Cinta lagi. cinta. Memang Tajuk lagu apa? tajuk Sempurna Waktu. Sempurna Waktu. Tapi sebelum tu saya nak share sikitlah pasal lagu-lagu yang saya collaborate dengan anak-anak Sarawak ya, berjudul Go Ahead Sama-sama. I know that song. The song, and also kita buat time MCO tu lagu Indahnya Ramadan. Dan waktu Syawal Raya kita buat lagu Riang Raya bersama dengan bakat kami. So that is a program yang saya bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak untuk satu program talent development. Iaitu kita namakan program itu adalah Bakat Kami. Bakat kami. Jangan lupa siapa yang hostkan konsert akhir Bakat Kami tu. Dia nama dia Cik Gas tu. Cik Gas. Sudah. Pun penonton-penonton sekalian, sekejap lagi kita akan bersama dengan Irazi yang akan membuat persembahan special sempena dengan Borak Taxi Peng episod 1. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Rolling action, bro. Kita tiba-tiba ketawa ya. Tun Perhinsri. Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Haji Abdul Taib Tuan Yang Mahmud. Terutama kita Kelak Madah. Happy birthday kepada tak nyaut. Tuan yang terutama. Seorang Tun macam nyebut Perhinsri boleh Abdul Samad. sikitnya confusing gila. Okey, aku closing ear je. Alright. Okey, kita dah tak nak cerita panjang lagi. Apapun terima kasih kepada Irazi. Terima kasih Terima kasih juga. Borak Taxi Peng. Yang pertama semua. sangat special untuk anda. Okey, dan sekejap lagi kita ada persembahan istimewa khas untuk penonton-penonton Borak Taxi Peng episod 1 daripada Irazi. Thank you very much. Belum lah. Hype dia sikit. Kita ada satu lagi lah announcement. Oh ya. Kan hari ini adalah hari yang sangat Hari yang istimewa. bersejarah. Yes. Hari bersejarah untuk Sarawak. Cerita sikit Mazila. Hari ini adalah hari jadi kepada Kita nak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan yang terutama Tun Perhinsri Abdul Taib Mahmud. Tuan yang terutama, Yang keberapa? Tuan yang terutama Haji Abdul Taib, Tun Perhinsri Haji Abdul Taib Mahmud. Haji Abdul Taib Mahmud. I don't know. Yang keberapa? Tulis I don't know. Tulis lah. Nama jangan salah pen ya. dengan buku tu. Nanti kita semua landing itu luar. Ada bisnes. Nampak sih. Okey. semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Alright. Okay. Irazi, thank you so much. Thank you Irazi. Terima kasih. Bersama Tim dengan kita pada hari ini. Dan sebenarnya hari Borak ini Taxi Peng. sangat istimewa lah kan. Ya. Kan untuk kita rakyat negeri Sarawak. Ya. Betul. So kami dari Borak Taxi Peng ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan yang terutama Tun Perhinsri Haji Abdul Taib Mahmud. Harapkan semoga Tun dimurahkan rezeki selalu, dipanjangkan umur. Ya. Dan
dan dilimpahi rahmat. Amin. Dan khas untuk penonton Borak Teh Si Peng, terimalah Irazi.